Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Draupadi Murmu berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik India yang baharu. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah pada kadar purata kira-kira 1,199 kes setiap hari. Sebanyak 73,631 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dengan 11.3% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media norma baharu COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Meja Jana Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan 1 kes berada dalam kategori 5, manakala 6 kes berada dalam kategori 4. Seperti mana pada masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa 1 minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 dan 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 24 Julai 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Darussalam adalah seperti berikut. 74.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 6.2% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 79.2% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin, manakala 52.7% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Sebanyak 1,024 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 1,009 kes hasil ujian ART dan 15 kes adalah hasil dari 341 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian ART sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan membantu situasi jangkitan. 109 guru bahasa Arab di sekolah-sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran yang menamatkan program Tadrib Al-Muallimin diraikan semasa majlis doa kesyukuran dan penyampaian sijil bagi program tersebut. Program yang diunggayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Pengajian Islam merupakan program latihan kemahiran pengajaran bahasa Arab dengan kerjasama daripada Kedutaan Kesultanan Oman di negara ini dan Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil-sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program Tadrib Al-Muallimin dijalankan sepenuhnya dalam talian mulai tahun 2021 bertujuan meningkatkan kapasiti serta kemahiran penguasaan bahasa Arab bagi tenaga pengajar dan pelajar-pelajar di persekolahan Arab di negara ini. Majlis diselajurkan dengan penyerahan buku-buku bahasa Arab sumbangan daripada Kerajaan Kesultanan Oman disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmed bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman kepada pengetua-pengetua dan guru-guru besar sekolah-sekolah Arab. Penglibatan para pelajar dalam pembelajaran dan aktiviti co-curriculum diharap dapat membangunkan potensi serta meningkatkan kemahiran
bagi persediaan masa depan yang lebih mencabar. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa majlis pembukaan rasmi Minggu Pelajar Baharu pengambilan bulan Ogos 2022-2023 Universiti Brunei Darussalam UBD. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dalam ucapannya juga menyatakan bahawa cabaran menuntut para pelajar untuk sentiasa bersedia bagi berusaha mendapatkan ilmu dan menaikkan kecemerlangan universiti. 1,075 pelajar memulakan sesi pengambilan pertama tahun akademik 2022-2023. Minggu Pelajar Baharu selama 4 hari antara lain bertujuan memberi penerangan kepada pelajar baharu berkaitan hal ehwal akademik dan bukan akademik yang ditawarkan di UBD. Para pelajar disaran mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu kemahiran termasuk penggunaan segala jenis teknologi terutama teknologi digital. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa Majlis Amanat dan Ikrar Pelajar-Pelajar Tahun 1 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Lebih 400 pelajar baharu UNISA bagi sesi pengajian 2022-2023 memulakan Minggu Ta'aruf Kelmarin, Majlis Anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar itu diadakan di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN Daerah Tempurung. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA berkata, UNISA dari semasa ke semasa berusaha untuk mengembangkan program akademik yang ditawarkan dan memastikan ia berkualiti tinggi dan bersifat holistik serta berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Minggu Ta'aruf diadakan selama 5 hari dengan beberapa program yang bertujuan membimbing para pelajar sebelum memulakan pengajian di UNISA. Mempersiapkan diri kerana peringkat universiti berlainan dengan peringkat menengah. Agak gembira lah pasal ini adalah first choice saya untuk memilih UNISA sebagai uni saya dan harapan saya untuk memasuki uni ini saya berharap untuk mendapat keputusan yang baik. Berasa amat bersyukur kerana dapat diberi peluang untuk menyambung pengajian saya, meningkatkan kualiti pembelajaran dan diri saya sendiri. Saya daripada Singapura dan I feel very happy lah dapat UNISA dapat masuk because I wanted to go to a lot of places but I did not pick them because I feel Brunei is the most central for me. Bagi saya, UNISA merupakan universiti yang paling terdekat di Singapura. Jadi, saya merebut peluang ini untuk menyambung pengajian saya di UNISA di Brunei. Perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus diberikan keutamaan oleh kerajaan dalam sama-sama membangun ekonomi negara. Ia selaras dengan salah satu maklumat Wawasan Brunei 2035 ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan yang juga merangkumi kemajuan PMKS. Ahmad Nurul, Airi Haji Rani membawakan laporannya. Prospek perniagaan tempatan melibatkan para pengusaha PMKS yang dilihat berupaya mewujudkan nilai dan reputasi jenama serta perkongsian. Peluang yang diberikan kepada PMKS setentunya sangat diharapkan melalui sokongan dari agensi dan badan korporat di negara ini yang sama-sama mahu melihat kemajuan ekonomi didasari oleh orang-orang Brunei. Kami juga dalam usaha untuk memperbaiki lagi sistem dalam production agar boleh meningkatkan lagi kualiti keluaran produk syarikat. Cita-cita kami juga agar produk kami ini dapat diekspor ke luar negara seperti Dubai dan Singapura. Tidak dinafikan pandemik COVID-19 telah memberi cabaran kepada PMKS. Di sebalik cabaran tersebut, para pengusaha tempatan tetap gigih dengan meneruskan perniagaan secara dalam talian. Syarikat berjalan dengan lancar semasa
COVID-19 pandemik ada tu pasal kami ada kelebihan pulang pasal kami berkonsepkan drive-thru ataupun pandu lalu. Jadinya kami mengurangkan sentuhan fizikal bersama kami punya pelanggan. Pihak kerajaan secara berterusan memberikan bantuan dan dorongan kepada para pengusaha tempatan, antaranya melalui latihan dan pembiayaan. Ia bagi membolehkan PMKS terus berkembang. Mungkin dari segi mentor, ilmu, strategi dan tindakan, yang penting adalah impian kepada Micro inilah. Dengan platform perusahaan mereka dapat menjadi individu yang berdaya saing, dinamik dan yang penting sekali mapan sesuai dengan kehendak wawasan 2035. Sokongan dan promosi berterusan kepada produk-produk PMKS sangat diperlukan bagi memastikan produk jenama tempatan bukan sahaja mendapat sambutan menggalakkan dalam pasaran domestik, bahkan berupaya menembusi pasaran luar negara. Ahmad Nurul Airi Hajurani melaporkan untuk Berita RTB. Golongan profesional muda diharap terus melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dalam sama-sama berganding bahu mencapai wawasan Brunei 2035. With the idea to try and cook UK fish and chips because we were UK graduates and we missed that authentic UK fish and chips taste. After a while, we discovered that a lot of people actually liked our fish and chips. So after that, we expanded and alhamdulillah, we're here at Container Park. So at first, it was a lot of struggle because we didn't have any business experience and we didn't have any entrepreneurship skills. And as well as we didn't have enough money to start up properly. But over time, we realized that there are a lot of people who actually favor our fish and chips, and from there we gain a lot more profit and we can implement more technological skills and advancements that help our orders become more smooth. InsyaAllah kami ingin membuka cawangan baru di luar Container Park. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, terutamanya Darussalam Enterprise kerana memberikan peluang kepada small business seperti kami untuk menjual di Container Park. Pada asalnya saya mencuburi bidang ini adalah tujuan untuk memajukan lagi perniagaan keluarga saya dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Pengalaman saya dalam perniagaan ini adalah saya berjaya membantu lebih ramai belia-belia untuk menjana pendapatan dan memberi ruang mereka untuk menjayakan perniagaan-perniagaan mereka dan membantu lebih ramai anak tempatan untuk diberi peluang pekerja. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli kerana telah menyediakan program-program bagi membantu belia-belia di dalam bidang keusahawanan. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli dengan perpindahan jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin memudahkan kami rakyat daerah Temburong membuat perjalanan ke luar daerah. Selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kepada ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik. Pelbagai acara terus diadakan bagi memeriahkan lagi pentas-pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76. Malam tadi, pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan Pantaran Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 2022, pertandingan nyanyian puisi peringkat akhir anjuran DBP dengan kerjasama kumpulan Putera Seni. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah DBP. Sementara itu, pentas perayaan di daerah Tutong pula diisikan dengan pertandingan gegar rentap kali keempat. Dianjurkan oleh Kampung Tanjung Maya, pertandingan antara lain bertujuan bagi mengetengahkan bakat-bakat baru mendedahkan kemahiran dalam bermain seni muzik di kalangan generasi belia.